Assalamualaikum, bersama saya Muhammad Syarizam Awang dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 1 Mac 2022. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor telah mengerahkan polis meningkatkan pengawasan keselamatan negeri menjelang ketibaan pilihan raya Presiden di negara jiran Filipina. Katanya beliau mahukan supaya polis memantau keadaan dengan lebih rapi, memandangkan isu mengenai tuntutan ke atas Sabah sering menjadi topik hangat yang disentuh oleh calon-calon Presiden negara itu menjelang ketibaan pilihan raya bagi meraih sokongan pengundi. Menurut kenyataan Datuk Haji Ji, bahang pilihan raya Filipina yang dijadual berlangsung pada 9 Mei depan perlu dipantau rapi oleh polis, terutama dari cawangan khas. Terdahulu, beliau melawat Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah di Kota Kinabalu. Turut mengiringi beliau Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Sarul Bahia Abu serta Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah. Datuk Haji Ji berkata secara keseluruhannya beliau berpuas hati dengan tahap keselamatan negeri. Berdasarkan taklimat Datuk Idris dan pegawai-pegawainya, beliau gembira mendengar bahawa keselamatan Sabah berada pada tahap terbaik dengan kecekapan pasukan polis diraja Malaysia PDRM. Perkembangan semasa COVID-19, Sabah merekodkan 2,174 kes positif baharu semalam, menyusut 700 kes berbanding sebelum ini. Peratusan jangkitan sporadik atau kes bergejala kekal tinggi, iaitu 62.74% daripada jumlah keseluruhan kes. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, sebanyak 7 daerah mencatatkan kes 3 angka dengan Kota Kinabalu kekal mencatat kes tertinggi iaitu 555 kes. Sementara 17 daerah mencatatkan kes 2 angka manakala 2 daerah lagi mencatatkan kes 1 angka. Hanya daerah Semporna tidak merekodkan sebarang kes baharu. Sejumlah 98.9% atau 2,150 kes baharu berada dalam kategori 1 dan 2, 8 kes kategori 3, 10 kes kategori 4 dan 6 kes dalam kategori 5. Setakat ini, PIC Kids Sabah berjaya melaksanakan pemberian vaksin kepada 45,381 kanak-kanak daripada 411,400 kanak-kanak berumur antara 5 hingga 11 tahun yang layak divaksin. Sebanyak 246 kes semalam melibatkan kanak-kanak bawah umur 11 tahun yang belum divaksin dengan 121 daripadanya merupakan kanak-kanak yang belum layak mendapat vaksin berusia bawah 5 tahun. Seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Umat Islam di Pitas perlu menyokong usaha badan dakwah daerah itu untuk terus memperkasa program dan aktiviti berkaitan keagamaan, terutamanya dalam melahirkan lebih ramai qari dan qariah. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Negeri Harun Durawi berkata, kerjasama semua umat penting demi mengimarahkan lagi syiar Islam di kawasan tersebut. Alhamdulillah kita dapat mengikuti semua peraturan SOP yang ditentukan. Kita juga akan memperkasakan lagi dakwah di daerah ini. Sekali lagi mengharapkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama Islam, akan bersama-sama dengan kami. Beliau yang juga adun Bengkoka ditemui RTM selepas merasmikan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah Pitas di Dewan Majlis Daerah Pitas. Sementara itu, pengerusi Badan Dakwah Daerah Pitas berangka Pegawai Daerah Pitas, Firuz Izzualdin Benetti Muhammad Zul memaklumkan pelbagai program keagamaan akan dilaksana di daerah tersebut. Akan kami ambillah langkah-langkah seterusnya untuk mencari bakat-bakat di kalangan peserta qariah ini dengan mengadakan beberapa insentif lah. Mungkin kami akan buat lagi bentuk program lah keagamaan untuk daerah Pitas ini untuk mengasah lagi bakat-bakat peserta qariah ini. Dalam majlis ini, Jeffrey Kasin dan Nirwana Bahari dinobatkan Johan Kari dan Karya sekaligus menewaskan 8 peserta lain. Sebenarnya saya tidak sangkalah boleh menang. Sebab apa yang saya tengok, saingan-saingan tadi ada lagi lebih hebat daripada saya.
Cuma mungkin rezeki sajalah. Kedua-dua pemenang masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai RM1,000, piala dan sijil. Sebanyak 13 sekolah terdiri 10 sekolah rendah dan 3 sekolah menengah dalam kawasan Dun Sebatik Tawau menerima sumbangan mesin cetak daripada pejabat Dun Sebatik. Antaranya Sekolah Kebangsaan SK Sungai Tongkang, SK Metadak Baru, SK Pasir Putih, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Wallace Bay, SMK Umas Umas dan SMK Kalabakan. Menurut Adun Sebatik Hasan A. Gani Pangeran Amir, sumbangan berkenaan bagi memenuhi keperluan sekolah terbabit hasil daripada data dan maklumat yang dikumpul Unit Pendidikan Pejabat Dun Sebatik. Beliau berharap sumbangan tersebut memberi kemudahan kepada pentadbiran sekolah sekaligus melancarkan sesi pengajaran dan pembelajaran yang dilaksana. Yang mana betapa pentingnya mesin cetak ini dalam keadaan pada ketika ini dalam keadaan pandemik dan dalam keadaan ekonomi kita yang tidak menentu, maka kita mengambil inisiatif untuk membantu pihak sekolah di dalam kawasan Dun ini untuk memberi kemudahan kepada pihak pentadbiran, guru-guru dan juga murid-murid untuk mendapatkan perkhidmatan mesin cetak ini. Beliau ditemui pemberita dalam majlis penyerahan mesin cetak kepada sekolah-sekolah kawasan Sebatik di Tawau. Dalam pada itu, Hasan mengalulukan penyertaan syarikat swasta untuk tampil sama menyumbang demi pembangunan pendidikan terutama di kawasan luar bandar. Mayat wanita ditemukan dalam keadaan lengkap berpakaian dan terbaring di tepi semak kawasan Kampung Peringatan Petagas berhampiran dengan Sungai Petagas Putatan tengah hari semalam. Mayat ditemukan orang awam kira-kira 1.40 tengah hari sebelum melaporkannya kepada polis. Dalam sidang media di Putatan, Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Muhammad Zaidi Abdullah memberitahu sejurus menerima laporan sepasukan anggota dikerah ke lokasi kejadian bersama unit anjing pengesan K9 dan unit forensik Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah bagi membantu siasatan. Pegawai penyiasat daripada GSJ IPD Kota Kinabalu telah datang untuk menjalankan siasatan awal, dan hasil siasatan awal kita dapati mayat wanita berumur 41 tahun terbaring. Walau bagaimanapun kita masih sedang menyiasat. Setakat ini kita kategorikan sebagai sudden death report sebab kita belum tahu lagi apa punca kematian dan sama ada terdapat kecederaan yang menjurus kepada jenayah. Siasatan awal mendapati mangsa merupakan seorang warga asing yang berkahwin dengan penduduk tempatan dan tinggal di Putatan. ACP Zaidi meminta orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan tampil untuk membantu siasatan. Setakat ini kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu untuk siasatan lanjut. Hospital Duchess of Kent HDOK Sandakan mengalami bekalan darah yang rendah terutama bagi kumpulan darah jenis O dan B. Penggunaan darah jenis O di hospital berkenaan adalah sebanyak 15 pain, manakala darah jenis B 10 pain setiap hari. Pakar Perubatan Transfusi HDOK Sandakan, Dr. Jernih Abdul Rahman berkata, sebanyak 60 pain darah O dan 40 pain darah jenis B diperlukan sehari untuk memastikan bekalan berada pada paras selamat. Ia bagi keperluan pesakit termasuk kira-kira 300 penghidap thalassemia yang mewakili 30 hingga 40% penggunaan darah harian HDOK selain mangsa kes kemalangan, ibu mengandung, bayi pramatang dan pesakit kanser. Menyeru dan merayu kepada semua penganjur-penganjur dan penderma di seluruh Sandakan supaya tampil ke hadapan untuk menganjurkan kempen derma darah. Tidak perlu berasa khawatir ataupun takut kerana penularan penyakit COVID ini, kerana kita akan memastikan SOP-SOP dan segala perancangan akan mengikut SOP yang ditetapkanlah. Beliau ditemui media dalam program kempen derma darah di Sejati Walk, Batu Tujuh, Sandakan. Program yang dijayakan dengan kerjasama Lions Club of Sandakan City ini diadakan setiap 3 bulan. Sebenarnya Lions Club Sandakan City sudah lama bekerjasama dengan HDOK. Untuk dalam masa MCO kita pun bermula untuk kempen ini selama beberapa tahun. So the main focus, the main objective kenapa kita buat begitu sebab kita dapat tahu bahawa blood bank di Sandakan memang tidak mencukupi. Saya start menderma darah umur saya 18 tahun.
sampai sekarang. Kita rasa lega sedikit dan kita sebelum kita derma darah kita macam rasa badan kita berat. Selepas kita derma darah kita macam ada rasa lega sedikit lah, ringan sedikit kita punya gerakan badan. Sekarang Tara yang kurang kan kasih tolong orang lah. Lama sudah sejak hari 2002. Sampai sekarang lah. Setiap 3 bulan sekali saya akan terpanggil sendiri untuk menderma darah dan saya akan cari di mana program derma darah diadakan oleh pihak hospital. Saya menderma sejak lepasan SPM lagi umur 18 tahun dan masuk hari ini kali yang ke-62 kali saya menderma darah. Tahun lepas, HDOK mengumpul sebanyak 7,000 pain darah berbanding 8,000 pain darah pada tahun 2020 melalui aktiviti derma darah. Nasib 44 ketua isi rumah KIR terjejas kebakaran di lorong Sungai Buaya Batu 2, Jalan Tawau Lama Tawau terus mendapat perhatian. Kali ini, kumpulan Yayasan Sabah YS menerusi program tanggungjawab sosial korporatnya CSR menyerahkan sumbangan bakul makanan dan peralatan elektrik kepada KIR terbabit. Sumbangan disampaikan pengarah kumpulan Yayasan Sabah Datuk Seri Gulam Haidar Khan Bahadar di lorong Sungai Buaya Batu 2. Ini adalah satu daripada usaha kumpulan Yayasan Sabah yang dipengerusikan sendiri oleh Amat Berhormat Ketua Menteri lah. Kita bergerak ke kawasan-kawasan yang terlibat dengan bencana seperti ini dan yang lain-lainnya untuk melaksanakan tanggungjawab kita. Salah satu daripada tanggungjawab sosial kita pada masyarakat. Sementara itu, Pembantu Menteri Kewangan Negeri yang juga adu nafas, Datuk Nizam Abu Bakar Titinga berkata, program CSR seumpama perlu dicontohi pelbagai pihak bagi membolehkan lebih ramai golongan memerlukan dapat dibantu. Saya berharap dengan sedikit bantuan, bakul bantuan dan juga barang elektrik kepada ketua isi rumah yang terlibat akan dapat mengurangkan bebanan mereka dan akan dapat mempermudahkan lagi untuk keluarga ini meneruskan kehidupan mereka di masa-masa yang mendatang ini. Pada tengah malam 9 Januari lalu dianggarkan 42 rumah musnah dalam kebakaran tersebut mengakibatkan hampir 300 penghuni hilang tempat tinggal selain meragut 2 nyawa dan mencederakan 7 lagi mangsa. Baik, sekian berita Pagi Sabah untuk hari ini. Terus patuhi SOP bagi mengekang penularan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Muhammad Charizam Awang. Salam hormat.